Yang dihormati Puan Norita binti Muhammad Hamdan, Ketua Panitia Bahasa Melayu Menengah Atas, Cik Syaidatul Amirah binti Salim, Ketua Panitia Menengah Rendah Sekolah Menengah Kebangsaan Seri Bengkalan, rakan-rakan guru serta anak-anak didik cikgu calon-calon SPM 2021. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Ilahi dengan limpah dan kurnianya dapat kita bersama-sama sepetang bersama-sama dengan penceramah kita secara atas talian dalam satu lagi majlis ilmu iaitu pendedahan teknik menjawab bahasa Melayu kertas 2 dan kertas 4 SPM 2021. Pertama-tama kita mengucapkan ribuan terima kasih yang tidak terhingga kepada penceramah kita Encik Abdul Samad kerana sudi menerima jemputan kami untuk menyampaikan teknik bahasa Melayu kertas 1, kertas 3 dan kertas 4 bagi kami guru-guru dan juga anak-anak di SMK Seri Bengkalan ini. Sebagaimana kita tahu betapa pentingnya kertas 3 dan kertas 4 ini yang merupakan ujian lisan dengar tutur yang merupakan satu kemahiran yang bukan mudah-mudah merupakan salah satu komponen dalam kertas bahasa Melayu yang cukup mencabarlah bagi tahun-tahun anak yang tahun sesi 2021 ini. Sebelum cikgu memperkenalkan atau memulakan memberikan laluan kepada penceramah kita, izinkan cikgu untuk membaca sedikit biodata penceramah kita penceramah kita Cikgu Abdul Samad bin Aziz dari SMK Tun Said Zahiruddin. Cikgu tak pernah sampai di sekolah ni. Jasin. Sekolah baru. Sekolah baru. Memang saya tak pernah dengar. Dah tahu 11 tahun. Oh, 11 tahun. Okey. Beliau merupakan guru di J48 GKMP Bahasa, merupakan Ketua Ujian Lisan SPM BM Negeri Melaka, Ketua Pasukan Pemeriksa SPM Kertas 1 dan juga penceramah BM Kertas 1, tuition percuma, Majlis Datuk-Datuk. Juga merupakan Ketua Pembina Modul Gemilang Kelas 3 dan Kertas 4 yang kita buat untuk anak-anak dan anak-anak duduki, khususnya yang tahun lepasnya. InsyaAllah lah. Alhamdulillah ada juga bahan yang dapat kita nampaklah gambarannya. Seterusnya, beliau juga merupakan jurulatih bahasa Melayu SPM Kertas 1 Negeri Melaka dan juga guru tuition BM. BM dan bahasa Inggeris. Mawar, elit dan panel. Okey. Begitulah sedikit sebanyak latar belakang penceramah kita. Untuk tidak membuang masa, saya dengan sukacitanya mempersilakan Encik Abdul Samad bin Aziz untuk menyampaikan ceramah bengkel teknik menjawab bahasa Melayu kertas 3 dan kertas 4 SPM. Dipersilakan. Okey, terima kasih diucapkan kepada Puan Norma binti Abu Samah selaku pengerusi majlis. Yang berbahagia Cik Muhammad Saif Samsul bin Abdul Latif GPK 1 Sekolah Menengah Kebangsaan Seri Bengkalan, Ketua Panitia Sekolah Menengah Kebangsaan Seri Bengkalan Puan Norita binti Makdan, guru-guru SMK Seri Bengkalan dan para pelajar yang dihormati. Bersyukur kita kehadrat Ilahi kerana dengan limpah kurnianya
bersama-sama lagi dengan saya, Cikgu Abdul Samad Aziz dari Sekolah Menengah Kebangsaan Tun Syed Zahirudin selaku GKMP Bahasa dan akan menjadi penceramah dari sekarang hingga 4.30 untuk kertas 3 dan kertas 4. Terlebih dahulu saya akan paparkan PowerPoint sebentar ya semua. Apa khabar para pelajar? Apa khabar para pelajar? Baik cikgu. Sihat cikgu. Alhamdulillah baik cikgu. Okey, sebentar lagi kita akan sama-sama saksikan teknik menjawab ataupun pemetaan kertas 3 dan kertas 4 ya. Okey, cikgu share sekarang. Nampak tak para pelajar yang cikgu sharing tu? Nampak. Sekarang kita akan lihat. Sekejap cikgu akan mula. Cikgu akan mula di pertama. Okey. Okey, sekarang ni adalah teknik menjawab atau penataraan format bahasa Melayu kertas 3 dan kertas 4. Kertas 3 dan kertas 4 ialah mengenai kertas bertutur 1103/3 dan kertas 4 1103/4. Okey. Okey, sebentar ya pelajar. Saya cikgu tukar balik. Okey, Puan Norita sebentar Puan Norita ya. Boleh. Baik. Ini ada satu lagi. Saya tutup balik. Okey, saya akan persembahkan semula sebentar. Yang ni sebenarnya okey. Okey, saya akan mula semula Okey, saya akan tukarkan. Jadi salah. Okey, saya buat window. Okey, ini sebenarnya. Okey. Okey. Ni, okey. Okey. Ni yang akan saya paparkan. Jadi saya akan paparkan yang ini je lah Okey. Okey, hari ini ialah penataran kertas 3 dan kertas 4 oleh saya GKP Bahasa Sekolah Kebangsaan Tun Syed Zahirudin. Kita ada 79 slide yang akan kita jalankan hari ini. Okey. Yang kedua ialah penataran format bahasa Melayu kertas 3. Kita buat kertas 3 dahulu ya Cikgu Norita dan para pelajar. Kalau ada soalan boleh tanya cikgu ya. Okey. Okey, ujian kertas bertutur kertas 3 bahasa Melayu. Dengar betul-betul para pelajar. Jenis instrumen adalah ujian bertutur. Diharapkan para pelajar dapat bertutur. Sebenarnya para pelajar cikgu nak beritahu, kalau kita suruh bertuturlah maksudnya kalau salah tak apa tapi nak pelajar mesti bertutur. Subjek respons terbuka. Bilangan soalan. Nanti cikgu akan tunjuk sebentar lagi soalan dia. Bahagian A, individu membaca petikan dan bahan rangsangan yang disediakan secara mekanis.
maksudnya pelajar membaca, kan cikgu suruh pelajar baca, membaca dengan sebutan dan intonasi yang betul dan dapat dipahami oleh pemeriksa. Dan selepas itu akan ada 4 soalan dan bersoal jawab dengan pentaksir. Okey, seterusnya bahagian B, kumpulan. Satu tajuk atau tema disediakan untuk perbincangan. Kan cikgu akan tunjukkan tema tu. Dan perbincangan dalam kumpulan 3 hingga 5 orang. Dan untuk makluman, cikgu beritahu untuk kertas bertutur ni, markah dia 70, manakala mendengar 30. Jadi 100. Jadi semuanya markah kertas 1 100, kertas 2 100, kertas 3 70, kertas 4 30, 300. Jadi markah pelajar adalah 300. Kalau tidak menghadiri menghadiri lisan bertutur dan mendengar, ya Cikgu Norita, pelajar akan gagal, tidak ada maaf. Pelajar mesti tidak boleh tidak menghadiri kedua-dua ujian lisan yang telah saya sebutkan tadi. Seperti biasa, saya sebutkan sekali lagi, jumlah markah 70 markah. Wajaran tiada, konstruk dia kemahiran mendengar dan bertutur, memahami, maksudnya memahami petikan yang dibaca, mengaplikasi, menggunakan petikan dalam jawapan, menganalisis juga bahan yang sama dan menilai. Okey. Jadi ini semua pelajar mesti ada kemahiran ini, ya. Dan perlu diajar, ya, dari semasa ke semasa oleh guru-guru, ya. Okey. Yang ketujuh, tempoh ujian, ya, para pelajar dan guru-guru, individu 3 hingga 5 minit, kumpulan 12 hingga 15 minit. Cakupan konteks mencakupi semua standard kandungan dan standard pembelajaran yang terdapat dalam DSKP. Aras kesukaran rendah, sederhana dan tinggi. Kita akan berdasarkan respons calon. Kalau misal calon tidak boleh menjawab bahan petikan, kita akan beri soalan yang lebih mudah. Okay? Sebenarnya kita nak luluskan calon, jadi calon kena hadir, ya. Aras kesukaran sesuai dengan tahap kebolehan calon. Okey. Para pelajar SMK Sri Pengkalan, ada apa-apa persoalan boleh tanya cikgu. Cikgu Norita boleh bacakan ni, saya tak nampak, Cikgu Norita, ya. Kalau ada soalan Cikgu Norita, ya. Baik. Okey, saya teruskan. Perkara kertas 3. Kaedah persukaran dia analitik, maksudnya kita menganalisis jawapan calon, dan holistik, maksudnya secara keseluruhan. Calon dinasihatkan supaya bercakap banyak, terutama dalam kumpulan. Alatan tambahan tiada, ya. Okey. Kita pergi kepada yang ke-8, iaitu petikan 1, iaitu bahan rangsangan 4 soalan, ya. Petikan 1 bahan rangsangan 4 soalan, di mana setelah pelajar baca, kita akan menyoal 4 soalan. Diharapkan pelajar dapat menjawab berdasarkan petikan yang diberi. Seterusnya, satu tajuk daripada 8 tema. Kita akan bagi 8 tema kepada pelajar. Kita akan pilih-pilih pelajar pertama, tema pertama. Kita tidak akan samakan tema pelajar, takut meniru. 3 hingga 5 orang, ini untuk kumpulan perbincangan. Ini adalah untuk perbincangan. Tadi individu, saya ulang balik. Sekarang ni kumpulan. Jadi individu tadi, dia ada membawa sebanyak 40, manakala kumpulan 30. Taksiran individu 3 hingga 5 minit, sangat cepat.
3 hingga 5 minit. Manakala masa taksiran kumpulan 12 hingga 15 minit. Okey. Kalau masa kumpulan, cikgu nasihatkan pelajar jadi pengerusi kerana mudah untuk menyoal rakan-rakan. Dan kalau rakan-rakan tak dapat, pelajar akan cuba, pengerusi akan cuba beri pendapat. Jadi semua terlibat. Dan markah paling tinggi ialah pada mereka yang paling banyak memberi pendapat dan bercakap. Kalau tidak bercakap, markah tiada. Sebab ujian lisan. Okey. Okey, markah kertas ini ialah, okey, seperti yang saya beritahu tadi, kalau individu bertutur ialah 40 markah. Saya akan tunjukkan borang sama saja yang individu tu seperti tahun sebelumnya. Dia sama, dia gunakan yang lama 40 markah. Manakala bertutur kumpulan 30 markah, jumlah 70. 30 lagi adalah kemahiran mendengar yang akan saya bincangkan sebentar lagi. Okey, construct. Kemahiran mendengar dan bertutur iaitu kita memahami, kita mengaplikasi, kita menganalisis dan kita menilai. Okey. Dan seterusnya, kaedah pensyukuran, bilangan, pentaksiran dan kaedah. Okey. Ni dia. Yang ke-14. Inilah dia Cikgu Norita. Sama saja Cikgu Norita untuk kaedah individu ni. Kita ikut sama saja macam dulu. Markah penuh 40. Para pelajar dikira dari segi kalau cemerlang, tata bahasa dan kosakata dapat 9. Sebutan intonasi dan nada 9. Kepastian dan kelancaran 9. Idea dan bermakna 9. 9 kali 4, 36 cemerlang. Kalau tidak mencapai ialah 2 kali 4, 8. Tapi sepanjang saya buat ujian lisan tak ada yang sampai tahap ini. Biasanya tahap 3 ni lah cemerlang, kepujian, baik. Okey. Seterusnya untuk kumpulan pula. Kumpulan kita terus kepada secara holistik. Kita tak ada, sebab terlalu ramai kan. Jadi kita tak ada buat yang ni dapat 19, tak ada. Kita akan tengok terus secara holistik. Kalau pelajar tu dapat cemerlang, dia menguasai ni. Semuanya ni dapat 30 Bermakna dia cemerlang 25 hingga 30 dari segi tata bahasa. Semuanya ni kita campurkan jadi 30, itu adalah cemerlang. Bermakna kita secara keseluruhan. Kita tidak ada macam kertas untuk individu tadi. Yang ni kita menilai keseluruhan. Kalau di bahagian kepujian, ni markah dia. Itulah saya katakan tadi, cara pelajar menjawab, kita dah dapat kesan. Salah tak apa, tapi mesti banyak bercakap. Jadi ujian lisan bertutur ni mesti banyak bercakap. Okey. Seterusnya ialah aras kesukaran item pelbagai, iaitu aras tinggi, sederhana dan rendah. Okey. Aras tinggi, sederhana dan rendah. Okey. Maksudnya aras tinggi ni pada pelajar yang baik, sederhana, pelajar sederhana dan pelajar yang kelas-kelas belakang dia. Bermakna soalan akan ada 3 aras. Seterusnya, pengendalian kertas 1103/3. Bahagian A, model individu untuk taksiran 1. Bahagian B, model kumpulan untuk taksiran 2. Pentaksiran ujian lisan bertutur akan dilaksanakan dengan betul oleh pentaksir luar yang dilantik oleh lembaga peperiksaan. Maksudnya,
cikgu sebagai ketua taksir negeri bersama pegawai meja akan bahagikan guru sekolah luar untuk ke sekolah-sekolah anda. Bergantung kepada keadaan COVID-19 ya. Pentaksiran dijalankan di bilik-bilik ujian yang disediakan oleh pihak sekolah. Tapi sekarang ya Cikgu Norita, kita sedang buat ujian lisan percubaan ya. Dan saya mendapat tahu daripada pegawai meja hanya untuk membiasakan pelajar saja. Markah adalah kita simpan, ni tak perlu dihantar. Kedua-dua ujian pentaksiran akan diduduki oleh calon semasa di tingkatan 5. Calon pertama kita ialah calon yang akan menghadapi peperiksaan SPM pada bulan Mac nanti. Okey. Jadual taksiran ya. Jadual ujian lisan bertutur taksiran 1 individu, taksiran 2 kumpulan. Tingkatan 5 Jun Julai. Ini maksudnya jadual ini dibuat tidak berdasarkan pandemik ni, tapi dah pandemik dah terpaksa diubah ya. Tapi sebenarnya dia akan dijalankan pada bulan Januari tahun depan ya. Untuk yang sebenarnya. Itulah saya kata bergantung kepada pandemik COVID-19 nanti. Okey. Tapi para pelajar kena bersedia dengan apa yang cikgu berikan ni. Sebab perkara ini para pelajar akan tempuhi cikgu rasa kerana pandemik sudah semakin berkurangan. Okey, kalau calon individu, ni 2 orang ini adalah guru pentaksir yang akan mentaksir calon. Calon berada di sini. Calon akan masuk ke dalam bilik ujian secara bergilir-gilir atau berturutan. Maksudnya seorang calon 2 pentaksir. Masa yang diperuntukkan untuk calon jawab ialah 3 hingga 5 minit. Ya. Setiap calon bersoal jawab dengan pentaksir dan menyampaikan idea atau pandangan berdasarkan stimulus atau rangsangan yang telah ditetapkan untuk mereka. Okey? Maksudnya kita bagi petikan tu, calon baca dengan baik seperti pemberita baca, dan lepas tu barulah kita soal calon. Jadi markah bacaan itu sudah termasuk nanti dalam ujian lisan tersebut secara holistik. Kita kalau baca dengan baik, kita dapatlah 9 yang saya sebutkan tadi ya. Okey, itu untuk pentaksiran secara individu. Kalau ada persoalan boleh tanya. Okey. Sekarang ini untuk berkumpulan. Mungkin saya rasa adalah kemungkinan besar pelajar akan ditaksir oleh pentaksir luar ya. Sebab pandemik semakin berkurangan ya. Jadi kalau secara kumpulan 2 orang pentaksir, ni meja pentaksir, ni adalah pelajar calon 1, calon 2, calon 3, calon 4. Okey. Calon bertutur atau berbincang dalam kumpulan berdasarkan tema atau tajuk atau stimulus yang telah ditetapkan. Masa yang diperuntukkan untuk setiap kumpulan ialah 12 hingga 15 minit dan pentaksir juga boleh bertindak sebagai pemudahcara atau facilitator sekiranya perbincangan terhenti atau terdapat calon yang tidak mengambil bahagian dalam perbincangan. Maksudnya sekiranya semasa perbincangan calon tak bagi pendapat. Jadi kalau calon semakin pendiam maka pun semakin berkurangan. Calon mesti peta bercakap macam cikgu Norita, semuanya peta bercakap. Macam tu. Calon mesti belajar dari sekarang membaca di hadapan cermin supaya tidak gugup semasa menjalani ujian lisan dan bertutur nanti. Mendengar tak ada masalah sebab dengar dan jawab saja. Okey?
Seterusnya, pelajar slide ke-21. Kita ada banyak slide ni. Kita ada nanti ada yang slide lain ya. Okey. Calon bertutur dengan sekarang ini modul kumpulan kes khas. Ni kes khas. Kalau ada ya penggalak kepada yang cacat lah ni, pentaksir calon. Calon bertutur dengan penggalak berdasarkan stimulus yang telah ditetapkan dan bersoal jawab dengan pentaksir. Kepada murid istimewa, pelajar istimewa. Masa 3 hingga 5 minit. Model kumpulan taksiran 2 ini digunakan apabila melibatkan dengan betul-betul calon khas kes khas seperti berikut. Manalah tahu nanti kalau calon hospital, dia ada penggalak. Calon ditahan reman atau perbicaraan mahkamah pun ada penggalak. Calon menyertai aktiviti sukan atau co-curriculum di dalam atau luar negara. Maksudnya bersukan. Dan calon menyertai program pertukaran pelajar di luar negara. Kalau yang cikgu sebutkan empat ini dipanggil calon khas, calon kes khas diuruskan oleh pihak lembaga peperiksaan dan Jabatan Pendidikan Negeri. Yang berkemungkinan ialah hospital ni. Kita tak tahu lagi kan. Okey. Khususnya, ini masa contoh ya. Jadual ujian bertutur mengikut sidang. Okey, kalau sidang 1, 8 hingga 9.45 pagi. Lepas tu rehat. Ni contoh Cikgu Norita. Rehat pukul 10 pagi. Sidang 2, 10 hingga 11.45. Dan sidang 3, 11.50 hingga 1.30. Kalau dekat sekolah pun macam ni lah kita buat. Calon dia tak ramai, 8. Kita tak musesat sangat. Tapi tak tahulah kalau masa pandemik ni lagi banyak lah kita kena sebab kita kena ada penjarakan sosial kan. Nampaknya pelajar tak ada soalan. Saya teruskan. Okey, macam ni jadual sidang 1 pelajar 8 hingga 8.20 pagi. Calon 1, 2, 3, 4. Calon mesti berada dalam bilik kuarantin 15 minit sebelum ujian bermula. Ingat calon Ini kalau seandainya pentaksir luar, mereka tak kenal calon. Jadi calon kena bersedia. Kumpulan 1, 8.30, 8.20 hingga 8.30 pagi. Persiapan taksiran kumpulan 1 bagi model 2 dalam bilik ujian. Okey. Calon diberikan soalan model 2 dan calon kumpulan 2 masuk ke dalam bilik kuarantin. Ini tak perlu dibimbangkan sebab ini pentaksir akan lakukan. Tapi calon mesti berada tu penting. Calon 1, calon 2, calon 3. Masa-masa ni calon tidak boleh lupa. Kalau lupa tidak boleh ada peperiksaan lagi. Dan ini adalah yang sebenar. Jadi para pelajar. Ya. Apa dia? Okey, para pelajar kena berhati-hati dan kena bersedia dengan apa yang cikgu beritahu. Okey, seterusnya calon sidang 1. Ini kumpulan 2. Jadi ini pun sama saja. Cikgu tak perlu ni. Jadi calon maksudnya di sini calon mesti berhati-hati dan mesti berada pada tempat yang betul. Okey, ini ialah contoh biliknya susun atau calon taksiran individu. Ini adalah model 1 individu, pengawas calon dan juga taklimat. Macam ni. Ini cikgu tak perlu terangkan. Okey, cikgu terus sekali lalu saja. Ni dia. Ini adalah model ni. Okey. Ni adalah bila kalau calon ditaksir oleh pentaksir luar. Jadi bersedia. Ini contoh saja. Sekarang tengok contoh pentaksiran individu. Okey, pentaksiran individu. Kalau kita guna sepenuhnya ataupun entire slide, ikan ni bergerak tapi
Tak apalah, kita guna ni je. Okey. Ni adalah contoh contoh bagi naskah calon untuk bahagian individu. Soalan bertutur individu. Baca dan faham bahan rangsangan, dibawa dengan teliti, kemudian jawab soalan-soalan yang dikemukakan secara lisan dan dengan menggunakan ayat yang gramatis. Ada tak para pelajar nak baca? Nampak tak? Kalau nampak boleh baca. Ada yang nampak tak? Ada yang nak baca? Cikgu nak bagi markah sekarang. Ni tajuk, arahan soalan, gambar, petikan. Ini yang pelajar kena baca. Kena baca dengan sebutan dan intonasi yang betul. Ada pelajar nak baca tak? Kalau nak baca silakan. Kita nak tengok berapa markah yang cikgu boleh beri. Ada pelajar yang boleh respon nak baca? Adakah? Anak-anak, Ada ambil yang bahagian. cikgu nak bagi markah. Jadi siapa yang boleh baca dengan baik nanti cikgu pujilah. Kita nak tengok macam mana boleh baca. Ada? Kalau tak nampak cikgu baca, cikgu tolong. Ada tak? Ada dua ni. Cikgu nak seorang wakil perempuan, seorang lelaki, seorang perempuan. Berani ya sebab awak memang akan hadapi benda ni. Beri nama dan baca. Cikgu nak beri markah. Takut ya? Okey, saya cuba. Okey. Terima kasih. Nama? Nurul Sakinah. Okey, Sakinah tolong baca. Cikgu akan bagi markah. Amalan Teruskan. Amalan? Amalan mengadakan rumah terbuka menjadi satu budaya di Malaysia sejak sekian lama. Acara itu diadakan secara besar-besaran sebagai simbol perpaduan dan keharmonian yang masih mekar di Malaysia. Konsep rumah terbuka yang diadakan secara besar-besaran, kaum mengambil peluang bersama-sama menyambut Hari Raya, Deepavali, Christmas, Tahun Baru Cina, Pesta Keamatan dan Hari Gawai. Pada masa tersebut, rakyat berbilang kaum akan mengetepikan perbezaan agama dan budaya untuk bersama-sama meraihkannya sebagai tanda hormat dan toleransi terhadap kepercayaan masyarakat majmuk di negara ini. Secara tidak langsung, majlis rumah terbuka ini dapat mengeratkan hubungan silaturahim dalam kalangan masyarakat. Okey, bagus bacaan yang baik. Tapi awak tadi kan, awak tinggal ni hanya dilakukan oleh rakyat Malaysia dan tidak di negara-negara lain. Jadi Sakinah kena berhati-hati ya. Tapi Sakinah boleh dapat baiklah, sangat baik. Okey, kita tengok pula satu lagi budak lelaki pula. Amalan rumah terbuka sama ya. Okey. Ada budak lelaki, ni yang lebih terang. Ada budak lelaki nak baca. Cikgu lupa, ni yang ni tak terang, yang ni terang. Budak perempuan tu kita boleh bagi markah 90. Okey, budak lelaki siapa? Hero-hero yang nak baca. Lepas ni kita nak tengok, nak ambil soalan daripada tu. Adakah? Budak lelaki pula, cikgu nak wakil. Adakah? Jadi Farhan, boleh ambil bahagian Farhan? Farhan, ni terang. Farhan tak ada masalah, cikgu silap tadi. Lepas tu cikgu akan tunjukkan soalan dia. Okey, silakan Farhan. Amalan mengadakan rumah terbuka menjadi satu budaya di Malaysia sejak sekian lama. Acara itu diadakan secara besar-besaran sebagai simbol perpaduan dan keharmonian yang masih mekar di Malaysia. Konsep rumah terbuka yang diadakan secara besar-besaran itu hanya dilakukan oleh rakyat Malaysia dan tidak di negara-negara lain. Rakyat pelbagai kaum mengambil peluang bersama-sama menyambut Hari Raya Deepavali, Christmas, Tahun Baru Cina, Pesta Keamatan dan Hari Gawai. Pada masa tersebut, rakyat berbilang kaum akan mengetepikan
perbezaan agama dan budaya untuk bersama-sama meraikannya sebagai tanda hormat dan toleransi terhadap kepercayaan masyarakat majmuk di negara ini. Secara tidak langsung, Majlis Rumah Terbuka ini dapat mengeratkan hubungan silaturahim dalam kalangan masyarakat Malaysia. Dia cepat-cepat tu, janganlah cepat-cepat periksa tak lari. Jadi apa tu tadi, kalau macam Syakina tu bermakna, ataupun mungkin Farhan ni ada orang kacau dia rasa ya. Jadi sebenarnya pembacaan Farhan pun boleh lah, tapi Sakina tadi lebih baik. Jadi Farhan jangan baca terburu-buru, baca satu-satu ya. Okey, terima kasih kedua-duanya. Ni soalan dia. Soalan dia kata gambarkan amalan rumah terbuka yang telah anda baca. Tadi kan anda baca kan? Jadi gambarkan semula, maksudnya macam tu. Soalan dia. Lepas tu ceritakan perayaan yang anda sambut. Bermakna soalan 1, soalan 2 ni sebenarnya adalah jawapan para pelajar sendiri. Para pelajar kan telah menghadiri rumah terbuka. Jadi gambarkan semula. Lepas tu cerita perayaan yang anda sambut. Ini adalah pentaksir nanti para pelajar pun ada. Okey, seterusnya berdasarkan pengetahuan anda, bagaimanakah rumah terbuka dapat mengukuhkan perpaduan kaum dalam kalangan rakyat Malaysia? Okey, amalan rumah terbuka boleh diketengahkan sebagai produk pelancongan negara. Berikan ulasan anda. Siapa nak jawab bagaimana nak gambarkan rumah terbuka yang telah anda baca? Cikgu bagi balik ni. Siapa nak jawab, nak gambarkan amalan rumah terbuka yang anda telah baca? Maksudnya dalam ni lah awak cari jawapan dalam ni. Ada yang nak jawab? Cikgu bagi dia punya, apa nama tu? Dia punya petikan tu. Ada yang nak jawab? Ada tak yang nak jawab? Ada, silakan. Sila jawab. Kan kita tengok jawapan dia kalau dia ada kan. Cuba je jawab. Salah tak apa. Yang penting bercakap. Cikgu nak. Yang penting bercakap. Okey? Kan tak ada markah nanti. Sebab ni lisan ya. Kalau tak bercakap, tak ada markah. Siapa nak cuba? Go Irene. Boleh cuba Go Irene? Jawapan ada cikgu paparkan. Tu awak cuba tengok. Ambil je jawapan tu. Cikgu, saya nak cuba. Cuba, okey. Bagus. Amalan rumah terbuka yang diamalkan oleh masyarakat berbilang kaum dapat mengeratkan hubungan silaturahim antara rakyat yang berbilang kaum dalam Malaysia. Ini juga dapat membentuk perpaduan dalam antara masyarakat yang berbilang kaum bagi menyumbang kepada kepentingan negara, kerana perpaduan antara rakyat yang berbilang kaum dapat meningkatkan keamanan negara. Bagus Irene. Pandai Irene ni. Okey. Itu soalan pertama, Irene dah jawab. Okey. Okey. Siapa ini adalah secara ni secara terbuka. Ceritakan perayaan yang anda sambut. Siapa nak ceritakan? Kalau ada lah. Macam inilah soalan yang akan dikemukakan para pelajar. Jadi di sini para pelajar telah dapat apa yang akan ditanyakan oleh pentaksir luar atau cikgu anda sendiri pada bulan Januari nanti ya. Okey. Okey, maksudnya awak ceritakanlah contohnya perayaan awak sambut hari raya Aidiladha ke, Aidilfitri ke, Tahun Baru Cina ke, Deepavali ke, okey. Ada yang nak jawab? Tak apalah, kita teruskan. Ni lagi satu bentuk
bentuk soalan naskah calon dan naskah pentaksir sama saja. Ini adalah soalan satu lagi bentuk soalan bagi kertas individu. Kalau siapa nak baca ni boleh. Kalau tak boleh jawab tak apa, kan cikgu untuk bagi contoh jawapan dia. Okey. Ada yang nak baca? Ni adalah industri pelancongan. Okey. Ada yang nak baca? Kalau tak ada, Saya nak baca. nama? Irdina Alia. Baca. Sektor pelancongan telah diiktiraf sebagai penyumbang kepada pertumbuhan ekonomi negara. Dalam usaha memasarkan jenama Malaysia sebagai destinasi pelancongan, Kementerian Penerangan, Komunikasi dan Kebudayaan telah mempromosikan produk pelancongan kepada warga dunia. Penganjuran acara Malaysia Kitchen di Kota London bertujuan memperkenalkan kepelbagaian makanan tempatan kepada warga Britain. Acara ini didapati telah mendapat sambutan yang hangat daripada warga negara berkenaan. Selain itu, Kementerian Pelancongan juga aktif menyertai pameran-pameran pelancongan terutama di pasaran baharu yang berpotensi besar seperti negara-negara Timur Tengah dan Eropah Timur. Tuntasnya, promosi yang telah diatur sudah pasti akan merancangkan sektor pelancongan di Malaysia. Okey, terima kasih. Bagus. Boleh dapat baik bacaan tak ada salah. Okey, jadi dari ni dia tanyalah soalan ini. Soalan pertama, takkan tak tahu. Siapa tahu? Nyatakan Kementerian pelajar nanti akan tengok jawapan daripada jawapan. Nyatakan kementerian yang bertanggungjawab mempromosikan jenama Malaysia di mata dunia. Inilah jawapan dia. Apa nama kementerian tu? Siapa dah boleh jawab? Dalam tu ada jawapan dia. Kementerian apa? Siapa dapat? Dalam tu ada. Kementerian Pelancongan. Kementerian Penerangan, Komunikasi dan Kebudayaan. Betul, pandai. Kementerian Penerangan, Komunikasi dan Kebudayaan. Jadi soalan itu jawapan ada dalam yang cikgu tunjukkan tu. Okay, soalan kedua pula, apakah tujuan Malaysian Kitchen dianjurkan di Kota London? Ni agak senang soalan ini. Apakah tujuan Malaysian Kitchen dianjurkan ataupun dapur Malaysia dianjurkan di Kota London? Bertujuan apa? Dapat? Siapa dapat? Ni jawapan dia. Memperkenalkan kepelbagaian makanan tempatan kepada warga Britain. Itu jawapan pendek saja. Okey, soalan ketiga. Senaraikan tempat-tempat yang menarik yang terdapat di Malaysia. Takkan tak tahu? Senang kan soalan ni? Cuba tengok dalam ni. Ada tempat-tempat yang menarik. Awak boleh cakaplah tempat-tempat yang menarik di Malaysia. Boleh kata ni apa? Awak boleh kata pantai. Awak boleh kata seperti pantai Kelebang ke, pantai Cenang ke. Awak boleh kata kawasan tempat tinggi, Genting Highland, Cameron Highland ke. Banyak Awak boleh kata Melaka, bandaraya bersejarah ke. Banyak Pulau Langkawi semua boleh. Kalau awak dapat soalan ni, seronok Tapi masalahnya sekarang, kita tak dapat soalan ni Ni soalan daripada kementerian sendiri. Cadangkan beberapa faktor yang mampu menarik rakyat di negara ini dan pelancong asing melancong ke Malaysia. Takkan tak tahu faktor dia. Kalau faktor ni kelas berdasarkan geografi awak. Apa sebab Malaysia ni tu dapat menarik rakyat dan pelancong? Sebab kita boleh kata kita punya iklim yang apa? Siapa tahu iklim kita apa? Berdasarkan geografi awak, iklim kita apa? Khatulistiwa. Apa dia ciri dia yang dapat menarik pelancong
khatulistiwa. Apa benda yang menarik dia? Yang menarik dia ialah cikgu pun ajar geografi ya. Panas dan lembap sepanjang tahun, kan? Awak boleh gunakan faktor geografi awak kelas. Awak boleh guna faktor geografi untuk jawab soalan ini. Lagi satu faktor Malaysia, dia punya politik stabil. Itulah contoh jawapan dia. Ya. Okey. Contoh-contoh item kumpulan okey. Contoh item kumpulan ni. Di sini. Jadi dia akan beri awak 5 hingga 6 kumpulan. 4 hingga 5 orang. Awak akan disoal jawab mengenai soalan ini. Yang ni terangkan. Okey. Okey, banyak faktor ujian bertutur Jadi awak kena jawab soalan ini. Banyak faktor yang menyebabkan remaja pada hari ini kurang melibatkan diri dalam aktiviti komuniti dan kemasyarakatan seperti bergotong royong, menyertai badan-badan kekerajaan ataupun non-government organisation dan khidmat sosial. Ulas pernyataan tersebut. Jadi di sini awak ada 5 orang, seorang pengerusi dan soalan ini hendakkan faktor. Jadi awak soalan ini hendakkan faktor yang menyebabkan para remaja kurang melibatkan diri dalam aktiviti dan kemasyarakatan seperti bergotong royong. Siapa nak bagi tahu cikgu apa faktor yang menyebabkan perkara ini berlaku? Ada yang dapat? Apa faktor yang menyebabkan individu tak suka melibat atau remaja macam awak tak suka melibatkan aktiviti gotong royong? Satu faktor dia apa kalau awak nak cakap? Faktor dia gotong royong mendatangkan keletihan. Contohlah. Lepas tu individu lebih gemar kepada bermain gadget. Betul kan? Itulah dia punya jawapan Okey. Yang ni pula. Awak tengoklah yang ni pula Ujian bertutur kumpulan yang kedua. Ni satu lagi soalan awak dengar ni. Dasar satu murid satu sukan telah dilaksanakan di sekolah-sekolah seluruh negara untuk memastikan setiap murid diberikan peluang melibatkan diri dalam aktiviti sukan sama ada pada peringkat sekolah, daerah, negeri dan kebangsaan. Dasar ini telah banyak memberikan faedah kepada semua murid, bincangkan. Jadi di sini dia nak bagaimana dasar ini mendatangkan faedah kepada semua murid. Maksudnya dasar satu murid satu sukan ni mendatangkan faedah kepada murid. Jadi dalam kumpulan tu ada 5 orang atau 4 orang tu semua kena menyumbangkan pendapat. Kalau pelajar tak menyumbangkan pendapat, markah untuk 30. Jadi kalau tak bercakap langsung 5 je lah. Kita tak teragak-agak. Bermakna pelajar mesti bercakap. Kalau tak bercakap bermakna pelajar akan gagal dalam ujian bertutur dan seterusnya gagal dalam SPM. Jadi para pelajar kena ingat ujian bertutur sangatlah penting. Di samping kertas 1 dan kertas 2. Kertas 3 dan kertas 4 adalah sangat penting. Okey, terima kasih untuk kertas pemahaman bertutur. Sekarang kita tengok pemahaman seterusnya iaitu kertas pemahaman mendengar untuk kertas 4 Cikgu Agus Samad. Ya. Boleh saya tanya sikit tak? Boleh. Okey. Sekiranya ujian secara berkumpulan tu, Ya. Murid-murid boleh memilih kumpulan mereka sendiri kan? Ya. Okey. Kan tak ada. Sebenarnya kumpulan diberikan oleh pentaksir. Murid tak boleh pilih. Kita akan pentaksir akan tentukan. Dia macam yang lama jugalah pentaksir tentukan. Dia maksudnya macam ni. Macam ni je cikgu, kita tak buat macam ni. Maksudnya katakan dia macam ni. Kalau dia kumpulan pertama tu ada 8 orang,
Dia bagikan 4-4 macam tu je. Dia tak ada ambil belakang-belakang macam tu. Dia maksudnya berdasarkan kepada pelajar tu dah buat dulu bertutur individu. Barulah dia masuk kumpulan. Maksudnya katakan Cikgu Nurita 1 orang, 4 orang dah lepas kan. 4 orang tu menjadi kumpulan pertama lah macam tu. Oh, maknanya pada hari yang sama mereka juga akan berkumpulan. Ya, macam gitu. Tak ada itu. Oh, okey. Dia macam yang lama juga. Memula individu dan berkumpulan macam tu. Okey. Adakah setiap kumpulan tu diberi masa untuk mereka berbincang sesama ahli sebelum mereka dipanggil masuk ke bilik pentaksiran? Yelah, masa dekat kuarantin tu lah dia ada bincang, dia ada beri masa. Berapa lama mereka boleh berbincang tu? Masa dalam 5 minit, 4 minit je, tak lama. Okey. Terima kasih. Sama-sama. Ada lagi soalan? Bagus tu Okey. Jadi kita ada perbincangan 2 hala Okey. Ada lagi tak sebelum saya teruskan ke task 4 ni? Tak ada. Okey, kita teruskan ke task ujian mendengar ke task 4 bahasa Melayu Okey. Saya teruskan slide ni. Okey, untuk kertas 4 juga mempunyai objektif dia tertentu. Okey, jenis instrumen dia mendengar. Jadi, jenis item, objektif aneka pilihan, objektif pelbagai bentuk dan subjektif respon terhad. Kalau kita ada masa, kita akan perhalusi kedua-dua ni. Okey. Bilangan soalan diperdengarkan. 4 hingga 6 petikan akan dibacakan. Instrumen mengandungi 20 hingga 25 soalan. Maksudnya nanti saya akan tunjukkan apa pelajar perlu buat. Masa itulah jawab. Jawab semua soalan. Jawapan berdasarkan petikan. Dan pelajar jangan takut masa ujian mendengar macam hari tu kan dia dah pernah buat kan, Cikgu Nurita dah pernah kan budak-budak ni alami sebenarnya. Sudah. Jadi ini saya teruskan je lah. Maksudnya dia macam itulah akan kita langsungkan. Tapi ni saya mendalamkan lagi supaya pelajar lebih berwaspada. Jawapan berdasarkan petikan. Kita teruskan. Okey. Kertas 4 ni jumlah markah 30. Wajaran seperti biasa tiada. Konstruk dia kemahiran mendengar. Memahami, mengaplikasi, menganalisis. Jadi, apa yang pelajar dengar, dia akan jawab dalam kertas jawapan. Jawapan berdasarkan berapa banyak. Markah berdasarkan berapa banyak pelajar betul semasa dia mendengar rakaman dan menjawab dalam masa mendengar tersebut. Okey, yang seterusnya. Tempoh ujian selama 30 minit sahaja Dan cakupan konteks mencakupi semua standard kandungan dan standard pembelajaran yang terdapat dalam DSKP. Dan lepas tu aras kesukaran sama saja, rendah, sederhana, tinggi. Penentuan berdasarkan respons calon. Maksudnya soalan mendengar tidak diubah. Soalan sama saja. Tetapi dalam soalan itu ada semua aras kesukaran ini. Aras kesukaran sesuai dengan tahap calon. Iaitu rendah dia beri 5 nisbah dia. 3 untuk sederhana. Dan yang tinggi 2 saja. Sebab calon kebanyakan dia berada di aras kesukaran rendah. Okey. Okey, yang ke-10. Tadi yang ke-9 kan. Yang ke-10, kaedah pensyukuran dikotomus dan analitik. Ni analisis, ni adalah objektif. Alatan tambahan ialah rakaman audio yang akan diperdengarkan kepada pelajar dan kertas peperiksaan. Dan calon mesti jawab kerana markah dia 30. Kalau tak ambil ini bermakna pelajar biasanya mesti datang dua-dua sebab dia akan berlangsung dalam masa 1 hari bermula dengan kertas
3 dan kertas 4. Seterusnya, jumlah petikan, kita buat lebih menarik. 4 hingga 6 petikan, 20 hingga 25 soalan. Satu petikan berdurasi ataupun mempunyai jangka masa 3 hingga 4 minit saja pelajar. Masa ujian mendengar 30 minit. Okey. Kemahiran mendengar dan bertutur, memahami, mengaplikasi dan menganalisis. Okey. Okey, seterusnya ni. Dikotomus ni maksudnya pilihan jawapan betul atau salah iaitu objektif. 1 markah untuk jawapan yang betul dan 0 untuk salah. Jadi pelajar kena ingat jawapan dikotomus ni sukar kerana kalau jawapan dia A, memanglah A, tidak boleh tukar Jadi pelajar kena berhati-hati bila mendengar petikan kerana ini adalah soalan yang memerangkap pelajar sama ada untuk mendapat markah yang tinggi ataupun sebaliknya. Analitik maksudnya markah berpandukan unsur yang terkandung dalam jawapan. Dalam jawapan yang didengar daripada rakaman. Okey. Cikgu Samad nak tanya. Ya. Untuk soalan yang berbentuk analitik macam selalunya dia dalam bentuk Nanti kan saya akan tunjuk soalan dia. Soalan okay. lagi saya belum sampai ke soalan. Sekarang ni saya tengah tunjukkan macam mana soalan sebentar lagi hampir sampai ni. Okey. Okey. Soalan dia cikgu saya ulang balik, tinggi, sederhana, rendah. 5 3 2 tadi Okey. Ini dia contoh yang cikgu tanya tadi. Okey, ni dia. Ujian bertutur kumpulan. Okey, ni kita dah ni kita teruskan yang ni. Sebenarnya yang ni. Okey. Okey, saya masuk semula sebab ni dia sama saja. Okey. Saya nak perbanyakkan lagi untuk tadi tu. Dengar betul-betul. Petikan 1 Panjang petikan 180 hingga 200 patah perkataan. Calon membaca soalan kali pertama selama 1 minit. Okey, rakaman ni untuk mendengar lah ni, mendengar betul-betul Okey. Rakaman petikan diperkendengarkan kali pertama cikgu. Calon diberi masa 30 saat untuk menyimak jawapan. Calon membaca soalan kali kedua selama 1 minit dan rakaman petikan diperkendengarkan kali kedua. Calon diberi masa 30 saat untuk menyimak jawapan. Okey, petikan 1, petikan 2. Calon membaca soalan sama saja selama 1 minit. Dan rakaman petikan diperdengarkan kali pertama yang seperti kita buat yang bulan Mei tu. Calon diberi masa 30 saat untuk menyimak jawapan. Calon membaca soalan kali kedua selama 1 minit. Rakaman petikan diperdengar kali kedua dan calon diberi masa 30 saat untuk menyimak jawapan. Okey? Okey. Okey, penandaan kertas ujian adalah dari guru bahasa Melayu sendiri Susun atur calon mendengar. Ini kena tengok betul. Susun atur macam ni lah cikgu. Dia akan buat macam ni. Tapi kalau pandemik ni mungkin lagi ni lah. Mungkin satu jarak dia lebih tu. Ni pembesar suara. Mesti ada 4 pembesar suara Okey. Contohlah. Contoh-contoh item. Ni yang cikgu tadi tanya kan. Ni dia contoh-contoh item dia. Ni. Anda diberi masa selama 1 minit untuk membaca soalan.
Dengar petikan cerpen berikut dengan teliti dan jawab soalan-soalan yang diberikan. Cerpen Kasut Kelopak Jantung. Jadi pelajar akan baca apa tu selama seminit. Lepas tu dia akan dengarkan petikan tersebut. Okey, maksudnya calon baca petikan tu, tapi dia akan pendengarkan juga, nanti calon akan jawab soalan daripada yang diberikan. Okey. Ini contoh soalan dia. Jawab soalan berikut berdasarkan petikan cerpen yang diperdengarkan. Jadi saya tak boleh perdengarkan lah. Maksudnya bila diperdengarkan tu, dia soalan. Nyatakan satu tindakan Ahmad yang menyebabkan Cikgu Harun marah. Jadi dia akan, selepas dia akan dengar, masa dengar tu akan jawab. Okay? Nyatakan sifat kelopak jantung yang gugur bertaburan. Macam tu. Ini satu contoh. Contoh lagi, ni. Faedah membaca buku. Okey. Jadi sebenarnya petikan ini sebenarnya dia akan diperdengarkan dan dan pelajar akan jawab daripada apa yang diperdengarkan. Petikan ini sebenarnya Cikgu Norita, dia tak bagi pada calon Cikgu Norita. Petikan ini contoh petikan, tapi dia akan baca petikan ini dan pelajar akan jawab soalan ini. Jadi, maknanya murid hanya mendengarkan audionya sahaja. Dan murid mendengar audio dan membaca soalan yang diberikan. Ya. Cikgu Samad, saya nak tanya satu boleh? Boleh. Okey, kalau soalan yang berbentuk struktur kan, adakah murid perlu menjawab dengan ayat yang penuh ataupun bagaimana? Biasanya kalau dia nyatakan peribahasa, nyatalah peribahasa dia tu. Macam tu. Tak perlu ayat penuh lah ya? Tak perlu. Dia direct terus kepada soalan. Dia maksudnya macam ni Cikgu Norita. Pelajar diberikan masa sebenarnya tadi adalah baca soalan. Bukan baca jawapan sebab petikan mendengar tidak ada petikan diberi kepada calon. Calon hanya diberi jawapan kertas jawab soalan yang untuk dijawab saja. Kertas jawapan saja. Yang ni saya contoh kepada pelajar lah. Contoh petikan mendengar macam mana yang dia akan diperdengarkan. Yang saya akan buat rakaman tak lama lagi ni. Dekat jabatan, dekat bahagian BTP. Okey, jadi maknanya Cikgu Samad nak tanyalah, tak perlu ke dia jawab ayat peribahasa yang terdapat dalam petikan tak perlu ya? Perlu masa kita pintu. Maknanya terus dia peribahasa. Ya, jawapan direct to the point. Katakan kalau nyatakan peribahasa, terus peribahasa. Selain menambahkan apa faedah. Faedahnya ialah sebab ini nama haiwan terus je haiwan-haiwan 4 tu. Terus dapat 4 markah. Ya, betul. Okay. Sebab cuba tengok 2 markah, 1 markah. Tak sempat ni pelajar nak buat kalau dia tu sebab dia ada banyak petikan. Dalam masa 30 minit tu petikan tu banyak dia akan beri. Yang saya cakap ada berapa 20 berapa soalan tu. 25 hingga berapa soalan saya cakap tadi kan. Jadi pelajar kena begitu berhati-hati dan berwaspada. Sebab dia hanya baca 2 kali dan pelajar jawab. Ya. Cikgu Samad, ada satu lagi Cikgu Samad. Murid ni dia menggunakan pensel ketika menjawab. Macam mana tu Cikgu Samad? Sebab dia kata boleh padam nanti kan? Dia terima sebab SPM kalau karangan pun saya terima. Kecuali tak boleh baca. Sebenarnya cikgu, masa saya write kertas 1, ramai buat pensil. Tak kisahlah, jangan tak boleh baca je. Sebab kita ni nak luluhkan pelajar, bukan nak gagalkan pelajar. Ada lagi soalan? Maksudnya, pelajar boleh gunakan pensil, pen, tapi mesti terang. Kalau pemeriksa tak boleh baca, dia garis je. Macam tu. Ada lagi? Cikgu Samad, kalau dia salah ejaan macam mana? Dia salah ejaan, kita boleh baca. Tapi mungkin pensel dia je SIL kan? Contohlah. Secara holistik dia akan markah. Secara holistik. Maknanya dapat juga 1 markah. Okey. Dia macam ni, kalau semakin banyak salah,
bermakna semakin calon tu akan semakin teruk lah dia punya markah. Dia berdasarkan macam kita peksa tu. Sebab dia peksa bahasa Melayu ni, kat mana-mana pun dia peksa secara holistik dan peksa secara peksa kertas periksaan lah Okey. Okey, seterusnya. Ni dia. Lengkapkan ruang kosong dengan format syarahan. Maksudnya di sini ialah dari soalan tadi tu lah. Contohnya, pendahuluan dia apa. Bermakna masa dia baca tadi tu, dia cari dekat ni, kat mana jawapan dia macam tu. Ya? Okey. Okey, sekarang ni saya nak tukar slide lain. Ni dah habis untuk ni. Saya ada lagi dua lagi slide untuk saya paparkan. Okey, saya tutup sekejap slide ni. Ni saya nak buat yang satu lagi PowerPoint yang ada dia punya cara yang lebih mendalam sedikit ya. Okey, saya tutup sekejap. Nanti saya akan persembahkan secara individu kumpulan yang berasingan ya. Kejap ya. PP bertutup. Okey, ini dia. Kita ambil individu dulu. Sekejap ni dia. Share. Okey. Ni. Okey, sini sekarang saya buat secara ni. Secara okey. Secara berasingan pula. Okey ni. Okey, saya nak terangkan yang di sini apa nama tu bilangan ni tak ada. Okey, sekarang yang ni. Yang ni sama saja kejap Yang ni tadi tak ada Okey. Sekarang ni saya nak beritahu ujian lisan ni, kalau tata bahasa tu ialah peraturan bahasa. Maksudnya peraturan bahasa tu ialah apa tata bahasa yang pelajar gunakan semasa menjawab tu. Kalau individu tu dia kena cakap saya akan dia kena cakap ikut tata bahasa. Dia tak boleh guna bahasa Inggeris ke apa tu. Kosakata dia, perbenaran kata dan kesusahan kata. Maksudnya pelajar mesti menggunakan perbenaran kata. Contohnya kalau dia gunakan perkataan bekerjasama, biasa je. Kalau dia boleh gunakan sinergi ke apa, itu markah dia tinggi lah. Maksudnya Cikgu Norita semasa dia kumpulan individu, dia cakap tu mesti bercakapkan sebagai berdasarkan bahasa penulisan. Dia tidak boleh gunakan bahasa pasar. Kalau dia guna bahasa pasar, dia dapat markah rendah Okey. Macam itu saya budak SPM buat ujian lisan budak SPM ulangan. Ada profesor tu 12 tahun dia 12 kali ada ijazah Dia ada 12 ijazah.
Tapi masalah dia bertutur slang India. Jadi maka dia rendah lah. Okay. Sebutan, cara melapaskan atau menyebut perkataan yang diterima sebagai yang betul atau yang wajar. Intonasi pula maksud dia ialah turun naik atau tinggi rendah suara sewaktu bercakap. Kalau dia macam tadi tu Cikgu Nurita lihat si Sakinah baca kan. Tu maksudnya turun rendah intonasi lah berbanding dengan rakan yang lelaki dia tu. Mungkin Farhan tadi diganggu oleh adik dia saya rasa. Okay, nada pula. Bunyi tinggi rendah suara yang membayangkan sesuatu perasaan atau sikap. Rentak dalam ucapan sajak dan lain-lain. Okay. Kepasihan. Maksudnya mungkin Cikgu Nurita dia akan bagi sajak. Jadi pelajar kena bersedia lah. Cikgu Nurita, dia tak semesti baca bahan yang tu. Sebab dia mungkin bagi sajak ke apa. Kita tak tahu lagi. Sebab kementerian dia pandai, dia tak tahu macam mana. Sajak tu perlu deklamasi ataupun baca biasa? Itulah, kalau tu dia kena deklamasi lah. Itu masalahnya, kita tak tahu lagi soalannya macam mana. Itu contoh saja. Mungkin kalau dia tengok pelajar tu, dia bagi. Itu yang kita kena ajar budak tu bersajak ke, bersyair ke. Sebab dia bertutur dia kira meluas tau. Dia tak kepada rencana ke. Bertutur dia boleh macam-macam buat. Jadi kita kena kita kena sediakan pelajar tu. Kan dia kata cikgu tengok, rentak dalam ucapan, sajak dan lain-lain. Kalau dia keluar sajak pun kita tak boleh buat apa. Sebab sebenarnya SPM yang baru ni, kalau Cikgu Nurita lihat, kebanyakan kebat. Kesian budak-budak. Saya tak tahulah kita punya peratus naik atau turun. Saya tak boleh bayangkan. Sebab dah lah belajar dalam Google Meet kan. Lancar, kepastian Cikgu Nurita lihat. Lancar dan mudah bercakap. Jadi kita dari sekarang kena ajar pelajar kita mudah bercakap. Pandai berkata-kata. Cikgu Nurita, budak-budak cikgu ada pandai tak? Ramai tak yang pandai berkata-kata macam kita? Maksudnya dia boleh senang je kalau bersemuka nanti Cikgu Nurita suruh dia bercakap kat depan. Ramai tak Cikgu Nurita punya pelajar yang boleh bercakap kat depan macam kita? Cikgu Nurita. Boleh. Okey. Kalau tak boleh, kena bolehkan juga. Pantas dan tidak tersekat-sekat. Ni lagi satu Cikgu Nurita. Dia mesti cakap pantas dan tak sekat-sekat. Gramatis, maksudnya penggunaan kata, rangkai kata dan ayat yang mengikut peraturan tata bahasa. Dia tak boleh guna daripada, dari saya berasal daripada Melaka. Salah lah tu kan. Dari untuk tempat. Tu yang kita nak tu. Sebab Cikgu Nurita, dalam periksa Kertas 2, Cikgu Nurita dah lihat tak? Memang sukar kan? Pelajar kena cari kata-kata, contohnya apa itu kata bantu, apa itu kata majmuk. Pelajar kena cari. Tapi jangan takut sebab dalam buku teks pun ada sebenarnya. Okey. Penggunaan kata, rangkai kata dan ayat yang mengikut peraturan tata bahasa. Okey, bermakna pengucapan yang mengandungi erti atau bererti. Pengucapan yang mencapai maksud atau kehendak tugasan. Bertata susila. Maksudnya pelajar ni mesti cakap dengan sopan dan menyatakan maksud dengan jelas. Itu dia. Seterusnya. Ni cikgu bagi tips pada pelajar dengan ni. Tips untuk menjawab kertas 3 bertutur. Tips pertama ialah semua jenis item subjektif, respon terhad dan subjektif respon terbuka. Soalan bahagian A untuk individu. Calon perlu, sekali lagi. Calon perlu membaca petikan bahan rangsangan yang disediakan secara mekanis. Secara mekanis. Dan calon perlu bersoal jawab dengan pentaksir. Calon tak boleh duduk diam lah. Maksudnya kena bercakap. Bercakap je macam kita. Salah tak apa tapi kena bercakap. Ya? Sebenarnya pentaksir, kami dah beritahu pentaksir sebenarnya kita nak luluskan calon.
tapi calon mesti bekerjasama, supaya bercakap ya. Untuk soalan bahagian kumpulan, satu tema tajuk disediakan untuk perbincangan. Perbincangan dalam kumpulan antara 3 hingga 5 orang ya. Okey. Ni jumlah, saya ringkaskan, jumlah markah keseluruhan 70, A 40 individu, 40 bagi individu, 30 markah untuk kumpulan. Kemahiran mendengar dan bertutur, calon perlu memahami. Saya ulangkan balik. Tadi tu dia tulis je. Saya olahkan semula. Mengaplikasi, menganalisis dan menilai. Tempoh ujian yang dijalankan, bahagian A 3 hingga 5 minit, bahagian B 12 hingga 15 minit. Okey. Ni dah sama je. Okey, tak ya. Teruskan yang lain. Okey. Ni lagi satu. Ni cikgu ni saya nak terangkan ni. Okey. Peringkat cemerlang yang untuk ujian bertutur ni, tata bahasa yang tadi tu kita tulis je. Sekarang ni saya nak beritahu apa yang dia nak tu. Okey, kalau cemerlang 35 hingga 40, pelajar itu tata bahasa dan kosakata dia ialah bahasa gramatis. Penggunaan perkataan dan kosakata sangat tepat dan betul. Contohnya sebutan, intonasi dan nada. Sebutan betul, sangat jelas dan tepat. Intonasi dan nada betul. Seperti penutur jati ya. Ni untuk mendapat markah yang paling tinggi lah. Kepasihan dia. Kelancaran pengucapan sangat petah. Fasih dan lancar. Cikgu Norita ada ramai tak pelajar yang macam ni? Ada. Cikgu Norita berapa orang calon untuk SPM tahun depan? Untuk tahun ni kita ada 183. Ramai kan. Saya 90 je, tu pun susah juga. Antara, saya nak tanya Cikgu Norita, antara 180 tu agaknya berapa ramai yang peta bercakap tu? Ramai jugalah, terutamanya kelas 5 STEM tu insya-Allah, dan kelas-kelas yang lain pun sebenarnya mereka juga petah bercakap Bagus, terima kasih. Jadi sebab saya nak tanya tu, sebab ni untuk dapat cemerlang dia mesti macam ni. Lepas tu bermakna, selain daripada tu bermakna pula keseluruhan pengucapan mencapai maksud dan sangat tepat dan bertata susila serta matang. Jadi bila pelajar dia cakap matang ni, maksudnya bila dia beri pendapat tu kita rasa kita boleh gunakan. Kadang-kadang kita sebagai pentaksir tak sampai ke tahap yang dia cakap tu. Itu adalah pelajar matang. Yang saya buat ni sama saja dengan kertas 1 bila kita periksa karangan cikgu tu. Inilah yang kita nak pelajar ada. Okey, lepas tu untuk kepujian 30 hingga 34 ni, tata bahasa dan kosakata dia mesti bahasa gramatis. Perkataan dan kosakata tepat dan betul. Sebutan dan intonasi dan nada jelas dan tepat. Kebanyakan intonasi dan nada betul seperti penutur jati. Maksudnya yang B ni dah tak ada matang lagi lah. Kepasihan. Keseluruhan pengucapan peta fasih dan lancar. Bermakna keseluruhan pengucapan mencapai maksud tepat dan bertata susila. Ini untuk dapat B ya. Tapi pelajar kita, kalau pelajar saya berada di sini. Ni C dengan D ni. Tata bahasa dan kosakata dia, kalau boleh bahasa masih gramatis. Penggunaan perkataan dan kosakata masih tepat dan masih betul. Sebutan, intonasi dan nada, sebutan masih betul, masih jelas dan masih tepat. Kebanyakan intonasi dan nada masih betul. Macam tu. Kalau pelajar macam tu, dia bila masih je, dia C lah tu. Kita boleh tolong dia masa bersemuka nanti kita ajar dia cakap banyak. Kita buat bahasan ke apa, so dia bercakap. Sebab kita nak latih dia bercakap.
keseluruhan pengucapan masih peta, masih pasir dan masih lancar. Bermakna keseluruhan pengucapan masih mencapai maksud, masih tepat dan masih bertata susila. Okey. Kurang memuaskan 10 hingga 19 markah. Ni pun kita ada ni budak ni. Tata bahasa dan kosakata. Bila bahasa dia kurang gramatis. Bila kurang tepat, kurang betul. Kalau salah, itu adalah budak D. Sebutan dan intonasi dan nada pun sama. Kurang betul, kurang jelas dan kurang tepat. Intonasi banyak yang salah. Kepasihan dia, keseluruhan pengucapan kurang peta, kurang pasir dan kurang lancar. Tapi kita boleh betul budak ni sebab kita ada masa lagi. Kebanyakan pengucapan tidak mencapai maksud, kurang tepat dan kurang lancar dan bertata susila. Jadi para pelajar yang ada ni cuba baiki ya. Okey. Dan ni yang terakhir, kalau budak ni macam ni, ini budak-budak gagal untuk kelas 5 hingga 9 ni, tata bahasa dan kosakata, sebutan, intonasi dan nada, kepasihan dan bermakna, semuanya lemah. Keseluruhan calon menggunakan ketidakcakapan bahasa. Dan yang inilah jangan ada. Belum mencapai tak minimum. Tata bahasa dan kosakata, sebutan, intonasi, kepasihan, semuanya sangat lemah dan keseluruhannya sangat lemah dan tidak memberikan sebarang respon. Maksudnya bila kita soal, dia diam je. Cikgu Abdul Samad nak tanya sikit boleh? Boleh. Kita sedia maklumkan kita terpaksa ada jarak 1 meter, kemudian kita dikendaki untuk memakai pelitup muka. Jadi bagaimana tu nanti waktu ujian lisan, adakah murid akan membuka pelitup muka ataupun bagaimana tu? Tidak boleh kalau bersemuka kena pakai pelitup muka. Tidak boleh. Kalau murid tu suaranya memang sudah perlahan, jadi bila ditutup dengan pelitup muka bagaimana tu ya? Kalau yang kes istimewa boleh. Kan saya cakap tadi ada kes khas tadi kan? Nampak tak ada kes khas tadi? Kalau yang kes khas, maksudnya kalau kes khas kita boleh buka lah. Tapi kalau kes biasa tak boleh sebab kita kena ikut SOP. Dan kita pun tak tahu sekarang bulan 11 nanti sama ada pentaksir tu dari dalam kawasan sekolah atau luar. Kita pun belum dapat lagi. Saya sebagai ketua pasukan lisan, ketua pentaksir lisan, saya telah berbincang dengan pegawai meja. Dia pun kata dia pun tak tahu lagi macam mana. Jadi kita tunggu sajalah Cikgu Norita. Saya pun tak dapat lagi benda tu. Benda yang baik, terima kasih. Sama. Okey, ni lagi satu contoh soalan untuk individu. Okay. Sama saja tapi ni diambil dari buku teks. Jadi pelajar boleh bacalah buku teks. Okey. Ni soalan saya tunjukkan secara lalu sebab saya ada lagi satu untuk apa yang berkumpulan pula. Saya nak bagi lagi tip-tip pada pelajar. Okey. Kalau ada soalan boleh tanya. Ini contoh lagi. Okey. Saya nak tutup, saya nak buat yang satu lagi. Saya ada lagi 2 lagi yang saya akan tukar. Okey, sekarang ni saya nak beritahu pelajar cara yang ni contohnya. Katakan dia soal burung untuk individu burung botak OP kan. Soalan macam ni Okey. Saya bacakan macam mana pelajar nak jawab untuk individu nanti Okey, contohnya mengapa burung botak OP setelah dibaca tadi sudah tidak dikenal. Jadi jawapan dia macam ni. Tu je Cikgu Norita. Kerana burung botak OP tidak lama kelihatan di habitatnya sepatutnya. Kalau mendengar pun macam ni lah. Terus kerana saja. Tak perlu nak tu sebab masa yang dia peruntukkan sedikit Okey, soalan kedua dia tanya. Ceritakan riwayat hidup burung botak OP. Jadi jawapan dia macam ni. Okey. Burung botak OP atau nama saintifiknya
Maestria Cinerea sedang diancam kepupusan yang amat serius dan dulu sering dilihat di habitat semula jadinya, terutama di kawasan pahir bakau. Cikgu beritahu budak untuk soalan yang individu ni, pelajar kena jawab secara jawapan secara bertulis. Maksudnya macam bertulis. Dia tidak boleh kata, maksudnya jawapan dia kalau kerana pun mesti kepada soal, menjurus kepada soalan yang ditanya. Okey. Soalan ketiga dia kata apa? Berdasarkan pengalaman anda, bagaimanakah cara menyelamatkan haiwan diancam kepupusan? Jadi di sini dia kata perlu dijalankan program. Walaupun ringkas Cikgu Nurita, tapi dia masih tata bahasa dia masih betul. Perlu dijalankan pemeliharaan semula burung tersebut melalui perhilitan dan zoo negara dan burung harus dikategorikan haiwan pelindungan. Tu maksud dia contoh. Soalan 4 pula, bagaimanakah cara yang diambil oleh kerajaan untuk menyelamatkan haiwan daripada kepupusan? Jawapan dia, menjalankan program pelepasan semula burung botak upih di Kuala Gula Perak untuk meningkatkan populasinya. Cikgu Norita ada soalan? Ini satu lagi contoh. Okey, ada soalan boleh tanya saya. Tak apa, setakat ni belum lagi. Sebelum saya sampai kepada yang bertutur kumpulan pula, saya akan terangkan. Kalau ada masa saya akan paparkan yang mendengar kumpulan pula. Okey, yang ini pun sama saja. Dia tanya soalan, ni saya cikgu tak perlu tu. Cikgu nak teruskan dengan tu sebab dah pukul 4 minit tu. Cikgu ada lagi dua lagi tu. Tiga lagi untuk dipaparkan kepada pelajar. Okey, inilah contoh soalan. Jadi para pelajar kena berhati-hati dan kalau ada soalan boleh tanya. Jangan takut Cikgu boleh cuba jawab apa yang soalan pelajar tanya Okey, ini semua contoh soalan. Okey, contoh soalan juga. Okey, sekarang saya nak tutup ni, saya nak buat yang kertas 3 bertutur kumpulan. Okey, sebentar ya. Ni dia. Okey, sebentar saya akan paparkan. Okey, sekarang ini secara berkumpulan kita tengok apa yang pentingnya saya akan paparkan. Mana dia? Sekejap. Lambat pula dia nak keluar. Tak boleh saya nak yang tu. Sekejap cikgu. No window. Okey. Okey, sekarang saya paparkan yang ni. Okey, saya akan paparkan yang seterusnya untuk bertutur secara berkumpulan Okey. Bertutur secara kumpulan. Ada maklumat sedikit. Ni dia. Okey. Sama saja tapi secara kumpulan ni dia ada ambil sikit sajalah. Tata bahasa, peraturan bahasa saya ringkaskan. Kosakata sama, pemberian kata dan kesusahan kata.
sebutan dia, cara melapaskan atau menyebut perkataan yang diterima sebagai betul atau yang wajar. Maksudnya masa berkumpulan pun dia kena cakap seperti dia menggunakan bahasa persuratan. Turun naik atau tinggi suara sama, bunyi tinggi rendah suara yang membayangkan sesuatu perasaan yang disikap atau sikap, rentak dalam ucapan, okey, kepasihan. Maksudnya masa dia bertutur tu dia mesti lancar dan mudah bercakap. Pandai berkata-kata, okey, gramatis sama saja, bermakna maksudnya mempunyai erti, bermaksud. Maksudnya sama saja tapi dalam kumpulan. Tadi individu, sekarang dalam kumpulan ya. Okey. Ni. Soalan jenis item subjektif respon terhad dan subjektif respon terbuka. Calon perlu membaca petikan barang sangan disediakan secara ini yang kumpulan. Sekarang ni yang kumpulan. Satu tema disediakan untuk berbincangan dan antara 2, 3 hingga 5 orang saja. Okey, ni sama. Ini sama. Ni yang ni. Yang ni samalah yang tadi tu. Yang ni sama saja. Okey, bahagian B pula. Ni untuk ni. Kumpulan bahagian B tu. Ni contoh lagi soalan untuk kumpulan. Saya bacakan contoh cara nak jawab berkumpulan. Okey, saya baca. Ni tadi saya belum tunjukkan. Aktiviti pelancongan menjadi trend pada masa ini. Kebanyakan generasi muda suka melancong sama ada bersama-sama keluarga atau dengan kawan-kawan. Oleh hal yang demikian, industri pelancongan semakin rancak dan banyak memberikan faedah kepada manusia. Okey. Pelajar kena jawab beginilah. Mudah saja. Cadangan jawapan dia kata tadi soalan dia ialah nak ulaskan. Pelajar cakaplah. Pertama, menambahkan pendapatan per kapita negara. Kedua, memperkenal Malaysia di seluruh dunia oleh TDC. Mengeratkan hubungan Malaysia dengan negara luar. Meluaskan kemajuan ekonomi Malaysia. Maksudnya pelajar cakap terus kepada jawapan. Okay, satu lagi contoh. Alam sekitar dan teknologi hijau. Banyak haiwan yang terancam pada masa ini. Dari setahun ke setahun, akhbar perdana melaporkan kejadian haiwan yang semakin pupus dan penyeludupan spesies haiwan eksotik. Oleh sebab itu, langkah yang drastik perlu dilakukan untuk menyelamatkan haiwan tersebut. Ulaskan langkah-langkah drastik yang perlu dijalankan. Jadi, jawapan pelajar macam ni. Jadi, pelajar jawab macam ni. Dia kata ni, okey, jadi pelajar jawab je lah. Langkah drastik yang perlu dijalankan ialah perilitan melindungi haiwan yang diancam kepupusan sepenuhnya. Kalau nak jawab tu, di samping itu menjalankan. Tak menggunakan penanda wacana je. Di samping itu menjalankan pemeliharaan dan pembiakan haiwan terancam dalam kurungan. Mewartakan lebih banyak kawasan hutan sebagai taman negara. Lepas tu menangkap pemburu-pemburu haram di seluruh hutan di Malaysia. Okey. Lagi yang ni pula. Ni. Dia beri soalan untuk perpaduan. Antara sosial berperanan menengah wahana untuk menyemarakkan perpaduan dalam kalangan masyarakat. Berbagai langkah relevan untuk memupuk semangat perpaduan dalam kalangan remaja bincangkan. Jadi pelajar jawab macam inilah. Langkah relevan untuk memupuk semangat perpaduan sebab kita akan bagi soalan tu. Perpaduan dalam kalangan remaja ialah ataupun adalah kita jawablah menyertai anggota sukarelawan untuk menjaga keselamatan kebersihan di kawasan tempat tinggal. Hal ini dapat memupuk sikap hormat menghormati antara satu sama lain. Menyertai program larian merdeka yang melibatkan penyertaan pelbagai kaum. Hal ini mungkin memupuk sikap setia kawan dan tolak ansur antara
Peserta jawab 3 cukup lah atau 2. Menyertai aktiviti co-curriculum di sekolah. Maksudnya pelajar masa kumpulan tu boleh berbincang nak jawab siapa nak jawab. Tapi kena cakap dia boleh baca teks pun tak apa. Dan persatuan, perbarisan dan pertandingan. Hal ini memupuk semangat berpasukan yang sihat, persaingan sihat dan semangat kesukanan yang bertoleransi. Macam tu pelajar kena jawab. Ini lagi contoh. Okay. Jawapan macam tu saja. Kalau ada soal boleh tanya. Tuan cikgu bagi slide yang seterusnya. Ini pun sama soalan. Dan ni contoh jawapan. Okay. Okay. Seterusnya cikgu nak masuk sedikit, ada 17 minit ni untuk pemahaman mendengar satu lagi tu ya. Okay, saya tutup sekejap slide ni. Kalau ada soalan boleh tanya sementara saya paparkan slide seterusnya. Sekejap saya nak ambil part seterusnya iaitu pemahaman mendengar set 3. Saya rasa sampai sempat set 3 lah sebab set 4 dah tu. Okay, saya akan paparkan sebentar lagi. Ujian mendengar yang seterusnya set 4. Okay, ni dia. Share. Okay, saya nak tunjukkan contoh-contoh lain ya. Cikgu Norita, kalau pelajar nak tanya boleh tanya lah. Okay, ni yang seterusnya. Pelajar takut nak tanya ya Cikgu Norita? Mungkinlah. Nampak ni. Soalan dia 4 hingga 6 petikan tu lah kena tu. Okey, sekarang ni ni saya nak ni maksudnya maklumat yang tu. Ni tadi sama je. Okey, yang ni rasanya tak ada. Okey, nota penting ni saya nak beri pada pelajar ni. Semua elemen yang dinyatakan dalam rakaman, dengar betul-betul. Ini yang penting yang tak ada ni. Semua elemen yang dinyatakan dalam rakaman mesti ditulis semula dalam jawapan untuk mendapat markah penuh. Sebagai bukti calon dapat mendengar dengan baik. Bermakna rakaman tu dia tak beri pada pelajar untuk baca. Tadi saya bagi contoh. Sebenarnya pelajar dengar rakaman dan jawab. Dan mesti tulis semula jawapan daripada rakaman tu. Maksudnya bila mendengar tulis sisi penting tu. Lepas tu perkataan yang dia dengar tidak boleh ditukar dengan perkataan lain yang sama erti. Jadi bila dengar dia kata buluh, kena jawab buluh. Kalau buat lain salah. Pelajar digalakkan menulis dalam ayat yang lengkap atau gramatis untuk menjawab soalan struktur. Inilah terjawab tadi jawapan cikgu. Cikgu Norita. Digalakkan. Maksudnya kalau ada masa, digalakkan menulis dalam ayat lengkap untuk menjawab soalan struktur. Okey. Terjawab jawab persoalan tadi yang Cikgu Norita tanya saya tadi kan. Okey. Ni lagi. Ini adalah pelajar kena ingat, saya cikgu baca semua supaya pelajar jadikan panduan. Baca garis kata kunci. Calon akan diberikan masa sama 1 minit untuk membaca soalan. Bukan membaca petikan tak Cikgu Norita. Dia baca soalan tu, dia kena garis kata kunci dia tu. Maka saya tunjukkan soalan yang mana nak digaris. Calon akan diberikan masa selama 1 minit untuk membaca soalan. Dalam masa ini, 1 minit ni diberikan, baca semua soalan untuk petikan yang akan diperdengarkan sebentar lagi. Dan gariskan kata kunci soalan. Hal ini untuk memudahkan calon mendapat gambaran awal
jawapan yang akan dicari semasa mendengar petikan yang dibacakan. Okey. Lepas tu semasa calon diperdengarkan dengan petikan, ni sebelum, ni sekarang semasa mendengar. Semasa calon diperdengarkan dengan petikan untuk kali pertama, murid boleh mencatat jawapan dengan menggunakan pensil di sebelah kanan atau kiri soalan supaya murid tidak tertinggal maklumat penting yang dibincangkan, dibacakan. Tulis jawapan, 30 saat akan diberikan untuk menyemak jawapan. Calon boleh menggunakan masa ini untuk menulis jawapan di ruangan yang disediakan. Gunakan pen. Dengar dan semak. Rakaman diperdengarkan untuk kali kedua, calon boleh menyemak jawapan yang telah ditulis dengan jawapan yang didengar. Okey. Itulah dia contoh. Okey. Ni benda ni akan diperdengarkan kepada calon. Inilah dia tanya. Okey, dia tanya. Dia akan perdengarkan ni, dia akan tanya struktur ni. Dia perdengarkan ni nanti, dia tanyalah contoh, lengkapkan maklumat berikut. Dia dengar tadi kan? Liptorosis ni apa? Apa dia punya ejen? Contoh. Lepas tu ni soalan struktur, contoh Cikgu Norita. Sekarang ni soalan ni pula, tanda right salah pula. Dia tanya, ini yang masalah ni, kalau pelajar tak dengar betul-betul, dia tak tahu betul atau salah. Dia beri penyataan, dia pun tanya betul atau salah. Jadi jawapan tadi kalau kita nak tengok, literasis tu ialah kencing tikus, kulit, mata, hidung. Yang merah tu jawapan dia. Kalau ni pula, tu. Ini maksudnya Cikgu Norita, pelajar kena dengar betul-betul. Kalau dia dengar tak betul, dia akan buat ni betul, ni salah macam tu. Okey. Ini lagi satu soalan. Dan soal jawapan dia. Ni dia buat ni, lepas tu dia tanya balik. Yang manakah calon diberi keutamaan dalam mengisi kekosongan macam tu. Okey. Lepas tu yang ni pula. Dia tanya soalan begini pun ada ya. Jadi pelajar kena berhati-hati. Banyak bentuk soalan yang akan diutarakan. Contoh dia bagi ni, dia baca dalam perbualan, dalam dialog. Lepas tu dari dialog tersebut, ni macam soalan yang itulah. Pelajar kena jawab soalan ni. Ni yang kita buat hari itulah ni contoh. Ni lagi satu. Ni pun dia baca nanti benda ni, nanti dia akan soal pelajar dengan yang ini. Dan begitu juga ni. Okey, jadi kita bagi 10 minit ni untuk bersoal jawab. Ada soalan tak? Saya rasa saya dah. Cikgu Norita ada soalan tak? Saya bagi peluang kepada guru-guru lain, sekiranya ada boleh diajukan. Kita ada 10 minit lagi. Ada 9 minit lagi. Ada soalan, guru-guru lain pun boleh tanya. Murid-murid yang lain boleh ajukan soalan sekiranya masih ada lagi kemusykilan. Dia pun dah diam. Ada 61 orang. Yelah, bila buat macam ni tak masuk ramai kan. Saya pun buat macam tu juga. Satu lagi mungkin masalah talian kita tu. Takut ada apa? Orang kata line yang betul, budak. Gangguan. Gangguan maksudnya semua masuk dalam ni. Sekali aku masuk 100 berapa tu semua masuk dalam kitanya Google ni ya. Kalau ikutkan memang adalah 183 tapi disebabkan ialah kita pun sedia maklum waktu tengah hari ni kan. Ngantuk kan. Okay. Guru-guru pun dah faham, tak ada soalan saya tengok. Pula Alhamdulillah lah dengan adanya pencerahan begini kita pun dapat ilmu secara tak langsung ni Cikgu Samad. Terima kasih banyak lah. Cikgu Norita ada soalan boleh tanya sebelum kita berakhir ni, saya cubalah jawab kalau saya boleh jawab. Ya. Cikgu-cikgu lain pun boleh tanyalah.
Dan kalau nak tengok YouTube saya pun ada, saya dah buat perbincangan kertas 3 kertas 4. Nanti saya hantar pada Cikgu Norita yang YouTube. Dah tengok tak YouTube tu? Belum lagi cikgu. Nanti saya hantar. Kalau cikgu ada simulasi ke macam mana proses ujian lisan bertutur tu dilaksanakan? Boleh juga tu. Yang tu belum dapat lagi sebab kita belum, nanti kalau saya ada saya hantar. InsyaAllah. Terima kasih. Mungkin saya ada nanti saya hantar lah sebab hari tu yang saya buat. Tapi itu lama, bukan yang baru. Tak sama. Yang tu lama. Yang saya dapat tu. Yang baru belum lagi sebab yang baru ni nanti yang dia lah. Yang kita nak buat bulan Januari ni nanti. Kalau bulan Januari rasanya dah sampai ke tahap hidung tu budak-budak nak masuk peperiksaan. Sebab kita yang lama tak sama dengan yang baru tu masalahnya. Yang lama dia kita beri macam individu, kita beri satu tajuk, dia bincangkan terus. Yang ni dia buat jawab soalan tak sama. Yang lama kan, katakan tema dia senang je, hobi. Dia cakaplah hobi dia apa. Yang sekarang ni dia kena baca, lepas tu kena jawab pula soalan tu. Macam Cikgu Samad kan, kalau yang berkumpulan tu, waktu mereka di kuarantin, boleh tak calon-calon ni bawa kertas untuk tulis dekat kertas tu? Memang dia boleh baca, dia boleh bincang. Sekarang ni dia kena cakap apa yang dibincang tu, itu yang kita nak. Maknanya kalau dalam bilik pentaksiran tu, calon ni boleh bawa kertas yang dia dah cakap tadi tu ke? Dia beri kertas lain nanti. Kita beri kertas pada dia supaya dia pandai bercakap. Itu untuk individu kan? Kalau berkumpulan pun sama? Berkumpulan lagi dia bagi kertas. Okay. Individu dia tak bagi kertas sebab individu dia tak tulis, dia terus jawab je. Individu dia hanya beri, macam individu nanti, pentaksir dia bagi soalan dan jawapan. Budak tu dia bagi soalan je, jadi dia tak boleh tulis, dia kena jawab daripada yang dia tengok. Bahan dia tu, kalau individu dia bahan dia ialah dia punya soal petikan lah. Kalau yang pentaksir petikan dan jawapan, tu beza dia. Kalau yang lama punya lain, yang lama punya kita bagi dia kata tajuk rumah terbuka, dia cakap je lah. Tak ada soalan 4 soalan tu. Itu beza dia, Cikgu Norita. Ya. Yang ini kalau ada calon kita yang masuk pertandingan peringkat negeri ke kebangsaan pun kita tak boleh nak bagi bonus lah kan? Tak ada. Dia ini adalah pentaksir. Tak, dia macam ni. Tak kisahlah. Itu kelebihan dia. Dia bila ada peringkat kebangsaan, dia pandai bercakap. Kalau dia pandai bercakap tu, maka dia 30 ke atas lah macam tu. Dia akan pelajar tu, Cikgu Norita. Bagaimana pula kalau calon tu dia calon yang bukan Melayu? Jadi kat situ dia kata ada seolah-olah macam penutur jati kan? Ya. Bermakna kalau yang calon bukan Melayu, sebenarnya kalau budak pandai dia boleh bercakap. Tapi masalahnya dia kurang bercakap bahasa Melayu. Jadi kalau cikgu punya pelajar ada yang bahasa Cina, suruh dia cakap bahasa Melayu sekarang banyak-banyak. Maksudnya dekat rumah pun dia kena berbahasa Melayu supaya dia tak telo. Tapi kan masalah tau cikgu. Cuba cikgu tengok orang Kelantan, dia yang Cina Kelantan, kan pandai bercakap bahasa Melayu. Ya tak? Kalau cikgu pergi Kelantan, cuba tengok orang Cina Kelantan, macam mana cakap bahasa Melayu. Betul. Itulah. Jadi cikgu, kalau saya insya-Allah tak ada masalah sebab saya budak Melayu. Kalau cikgu ada budak Cina tu, suruh dia bercakap dalam bahasa Melayu dari sekarang. Maksudnya suruh dia baca buku bahasa Melayu ke apa ke. Sebab itu pun dia ambil kira. Kerana apa? Kerana ujian lisan ni adalah dibuat untuk dia buat temuduga nanti. Cuba cikgu bayangkan kalau temuduga tak boleh cakap. Boleh dapat kerja tak? Tu sebablah lembaga buat ujian lisan ni dengan betul-betul. Kerana benda ni penting semasa dia nak apa temuduga. Kalau kita tanya siapa nama awak? Nama saya Ahmad. Macam mana dia nak bagi tu? Apa penemuduga tu tengok dia nanti. Sebab ni kita untuk jangka panjang. Tu sebab dia ada ujian lisan bertutur dan mendengar ni, Cikgu Norita. Soalan lagi. Kita ada 3 minit. Yang maksud bertata susila tu maknanya calon tu perlu memperkenalkan dirinya ke atau bagaimana tu? Kena.
memperkenalkan diri memang kena. Maksudnya kalau dekat dalam kelas, kalau sekolah tak apalah. Kalau macam tu, nanti dia akan tu lah, nama saya siapa, dari sekolah mana. Kalau pencaksir luar, cikgu kena suruh buat macam tu lah. Nama dia dari sekolah mana, pelajar tingkatan berapa, sikit cukup lah macam tu. Sampai salam atau beri greet ke ucapan macam tu, barulah dia bertata susila namanya. Kalau calon sekolah tak payah sebab kita kenal dia kan. Maksudnya kalau saya datang sekolah cikgu. Okey, kalau dia yang berkumpulan ni, bagaimana proses dia nak mencelah dari misalnya kawan dia tak boleh nak bercakap kan? Senyap. Dia ada pengerusi. Jadi suruh dia pengerusi. Oh, maknanya dia bentuk dalam sebuah forum macam tu lah. Ya, ada pengerusi seorang. Maksudnya dia lantik seorang pengerusi, cakapkan bincangkan perkara yang nak dibincangkan. Itu sebab saya kata kalau saya dulu saya jadi pengerusi senang. Saya kalau masa temuduga apa saya suka jadi pengerusi. Jadi bila jadi pengerusi, kalau budak yang tu tak boleh jawab, dia tolong jawabkan macam tu. Okey, jelas. Jelas Kalau ada apa lagi boleh tanya. Okay. Saya rasa itu sajalah dah sampai masa. Jadi saya ucapkan terima kasih kerana menjemput saya untuk menyampaikan teknik menjawab ataupun menyampaikan penerangan mengenai kertas 3 dan kertas 4. Dah temu. Terima kasih juga pada Tanwi. Jadi saya ingin mengundur diri. Saya ucapkan semoga para pelajar dan guru-guru mendapat banyak iktibar ataupun banyak pengetahuan daripada apa yang saya katakan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berakhirlah sudah penyampaian teknik kertas 3 dan kertas 4 bahasa Melayu yang disampaikan oleh penceramah kita Encik atau Cikgu Abdul Samad bin Aziz pada petang ini. Kalungan terima kasihlah kita ucapkan atas kesudian Cikgu Abdul Samad berpetang-petang. Tahulah berpetang-petang, saya rasa banyak mata yang dah layu ni. Dapat pula penjalisan. Benda bertulisan ni nak kena seluruh anak. Seluruh pelajar dengar. Cantik sijil dia, terima kasih. Tak dengar. Macam mana? Ada masalah tu. Suara Cikgu Norma pun terputus-putus tu. Saya pun putus-putus dengar dia. Tak apalah. Perhargaan kita email Cikgu. Terputus-putus Cikgu Norma. Cantik. Saya dah tengok lawa. Terima kasih banyak. Okay. Dengar. Tak dengar lagi Cikgu Norita tak dengar lagi. Tak dengar sekat-sekat. Cikgu Norita dengar tak Cikgu Norita? Cikgu Norita dengar tak suara dia? Dengar tapi terputus-putus tu. Apa dia nak cakap lagi tu kita tengok. Okay, salah kot. Dengar tak? Tak dengar.